Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Ahmad Azhari yang dihormati Dr. Hajar Surani binti Mak Noor. Pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian PDPR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 Lestari. RPH ini bertarikh 23 Februari 2001. Bilangan muridnya seramai 20 orang. Hari adalah hari Selasa. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam dan tema bagi PDPR ini adalah pertanian dan penternakan yang merupakan tajuk dalam buku teks. Kemahiran fokus dalam RPH ini adalah aspek tata bahasa. Standard kandungan yang dipilih adalah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Kemudian standard pembelajaran pula adalah 5.1.5 iaitu memahami dan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat membaca dan menyenaraikan kata adjektif dalam petikan dengan betul dan tepat. Kemudian, murid dapat mengkategorikan jenis-jenis kata adjektif dengan betul dan tepat. Dan yang ketiga, murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata adjektif dengan betul dan tepat. Kita beralih kepada sistem bahasa. Yang pertama, intonasi. Intonasi merangkumi aspek sebutan dan intonasi perkataan yang betul. Kemudian yang kedua, tata bahasa iaitu sintaksis yang merujuk kepada penggunaan kata adjektif. Dan yang terakhir adalah kosakata. Contohnya lonjong, bujur, lepeh. Kesemua perkataan ini tergolong dalam kata adjektif. Pengisian kurikulum. Yang pertama adalah nilai murni. Nilai murni yang diperoleh daripada sesi PDPR pada kali ini adalah kerjasama, kesabaran, fokus, teliti, cekap dan tolong-menolong. Yang kedua adalah sains, di mana murid dapat mempelajari buah-buahan tempatan dan khasiatnya. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi, di mana terdapat bahan grafik dalam TMK dan kuis interaktif yang boleh didapati di platform Quizizz. Kemudian, kreativiti, iaitu kebat. Dan yang kelima adalah elemen keusahawanan, iaitu daya kreativiti dan inovatif. Dan akhir sekali, pembelajaran abad ke-21, iaitu PAK 21, yang mana PDPR ini menggunakan peta Aiting. Strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu kepelbagaian kaedah dan teknik. Yang pertama adalah kemahiran berfikir ataupun KB, di mana murid menghubung kait dan menjana idea. Seterusnya, kecerdasan pelbagai KP, verbal linguistik, interpersonal dan interpersonal. Seterusnya, pembelajaran kontekstual di mana murid dapat menghubung kait tajuk pembelajaran dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, teknik yang digunakan dalam sepanjang sesi PDP ini adalah teknik soal jawab. Berikut adalah contoh bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah salinan lembut peta Aiting yang akan diberikan kepada pelajar melalui guru melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua adalah slide PowerPoint yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, kuis interaktif Quizizz. Yang keempat, roda nama. Dan yang terakhir, video buah-buahan. Pengetahuan sedia ada. Yang pertama, murid-murid pernah melihat buah-buahan tempatan. Yang kedua, murid-murid telah pernah menggunakan kata adjektif. Kita beralih kepada pengurusan bilik darjah maya selama 2 minit. Secara keseluruhannya, pengurusan bilik darjah maya adalah sebagai persediaan murid untuk belajar, mana murid mendapat arahan daripada guru untuk memastikan penggunaan peralatan yang sesuai dan capaian internet yang baik untuk PDPR segerak dan tidak segerak. Okey, kita beralih kepada set induksi yang bermula daripada 8 pagi hingga 8.10 pagi dalam tempoh 10 minit. Dalam set induksi ini, video daripada platform YouTube digunakan oleh guru melalui tayangan Google Meet, di mana Google Meet digunakan dalam bahagian pertama untuk set induksi, iaitu untuk menerangkan konsep kata adjektif melalui video pengenalan buah-buahan tempatan. Mari kita lihat langkah-langkah set induksi. Yang pertama, murid ditayangkan video mari mengenali buah-buahan tempatan melalui pautan YouTube menerusi Google Meet. Yang kedua, murid diminta menyebut bersama-sama. Yang ketiga, murid dan guru bersoal jawab mengenai video buah-buahan. Yang keempat, guru membimbing murid untuk menghubung kait jawapan dengan konsep kata adjektif. Dan yang terakhir, guru menitik beratkan penggunaan kata adjektif yang diberikan oleh murid seperti
manis, bulat, kuning dan berduri. Semasa guru bersoal jawab, berikut adalah contoh soalan cadangan. Yang pertama, siapa pernah makan pisang? Apakah sifat durian? Yang ketiga, betik warna apa? Yang keempat, apakah rasa betik? Yang kelima, apakah bentuk buah-buahan yang anda lihat? Jangkaan jawapan pula, murid menyatakan warna buah yang dilihat, murid menyatakan rasa buah, dan yang terakhir, murid menyatakan bentuk buah yang dipaparkan pada video. Baik, BBM yang digunakan dalam set induksi adalah TMK, iaitu video Mari Mengenali Buah-buahan Tempatan yang diperolehi daripada pautan YouTube. Berikut adalah contoh video. Kemudian, semasa sesi set induksi ini, murid dapat menjana idea dan menghubung kait. Strategi yang digunakan adalah strategi berpusatkan murid dan bahan. Dan belajar cara belajar ataupun BCB, murid dapat memproses maklumat dan mengaitkan antara video dengan sesi pelajaran kata adjektif. Itu adalah untuk langkah 1. Untuk langkah 2 pula, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti permainan roda adjektif. Okey, untuk langkah 1, ini memakan masa selama 20 minit yang mana bermula pada 8.10 hingga 8.20 pagi. Platform yang digunakan adalah platform Google Meet bahagian kedua, iaitu permainan roda melengkapkan ayat menggunakan kata adjektif. Bahan bantu belajar yang digunakan adalah permainan roda untuk menentukan nama. Mari kita tengok langkah-langkahnya. Yang pertama, murid diminta mendengar arahan daripada guru sebelum memulakan permainan. Contoh arahan, guru akan menekan roda yang telah mempunyai nama murid di setiap pecahan roda. Nama yang terpilih perlu membina ayat yang mempunyai kata adjektif secara lisan. Jangkaan jawapan pula. Jangkaan jawapan yang diberikan oleh murid. Yang pertama, struktur ayat yang betul. Kemudian murid membina ayat yang mempunyai kata adjektif dengan penggunaan yang betul. Langkah yang kedua, guru akan menekan roda di tayangan Google Meet untuk melihat nama siapa yang keluar. Yang ketiga, murid yang terpilih diminta untuk membina satu ayat yang mempunyai kata adjektif secara lisan. Dan yang terakhir, guru perlu menilai ayat yang dibina oleh murid. Ini adalah bahan bantu belajar yang digunakan oleh guru untuk memilih nama murid. Kita tengok contoh. Apabila guru menekan roda, terdapat satu nama yang akan terpilih. Nama yang terpilih perlu membina ayat yang mengandungi kata adjektif dengan filter ayat yang betul. Ini adalah contoh saja. Kemahiran berfikir yang diperoleh pada langkah 1 ini iaitu menjana idea, di mana murid perlu menjana idea untuk membina ayat yang mengandungi kata adjektif. Dari segi kecerdasan pelbagai pula, terdapat verbal linguistik dan interpersonal. Teknik yang digunakan adalah teknik penyoalan, perbincangan dan sumbang saran. Nilai yang diperoleh pada sesi langkah 1 ini, fokus, teliti dan cekap. Dan KBT pula adalah kecerdasan pelbagai. Baik, untuk langkah 2. Langkah 2 ini adalah kelas yang tidak segerak, di mana guru menggunakan platform WhatsApp yang mengandungi di mana guru perlu menghantar slide untuk aktiviti ini. Mari kita lihat langkah aktiviti ini. Guru memberikan salinan lembut peta iting berbentuk PDF melalui platform WhatsApp. Yang kedua, guru menghantar slide petikan yang mengandungi kata adjektif. Yang ketiga, secara individu, murid diminta membaca secara mekanis petikan pada tayangan slide. Kemudian, murid diminta mencari dan mengenal pasti kata adjektif pada petikan yang disediakan pada slide serta menulisnya pada salinan lembut peta iting. Seterusnya, murid perlu menyiapkan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Tempoh yang diberikan di sini adalah guru memberikan tempoh masa sehingga 5 petang. Manakala kelas ini tidak segerak, guru memberikan masa kepada pelajar sehingga 5 petang untuk menghantar tugasan ini. Kemudian apabila murid menyiapkan tugasan, murid perlu menghantar gambar tugasan kepada guru untuk dinilai secara individu melalui aplikasi WhatsApp. Dari segi bahan bantu belajar,
guru perlu menyediakan lembaran kerja kata adjektif iaitu peta iting. Bagi contohnya, ini adalah contoh peta iting di mana guru perlu menghantar salinan lembut ini kepada pelajar melalui aplikasi WhatsApp. Dan slide petikan cerita mengandungi kata adjektif. Di slide ini, murid perlu menganalisis di mana terdapat kata-kata adjektif dan senaraikannya dalam petikan dalam peta iting. Seterusnya, kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik dan intrapersonal, dan peta iting yang digunakan dalam langkah ini adalah peta buih. Sebelum kita beralih, mari kita tengok contoh kata adjektif yang terdapat dalam petikan. Sebagai contohnya, warna kuning cair, panjang, buruk dan banyak lagi. Sebenarnya untuk langkah 3 ini juga tidak segerak selama 10 minit, di mana murid perlu menjawab kuis jenis kata adjektif yang telah disediakan oleh guru. Untuk langkah 3, platform yang digunakan adalah quizzes, iaitu aktiviti kuis jenis kata adjektif. Mari kita tengok langkahnya. Yang pertama, guru menyediakan pautan kuis dalam platform WhatsApp. Yang kedua, murid dikehendaki untuk masuk ke pautan tersebut untuk menjawab kuis. Yang ketiga, murid menyempurnakan kuis mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, guru boleh menyemak dan memantau jawapan pelajar menerusi platform quizzes. Berikut adalah contoh platform quizzes yang telah dibina oleh guru. Baik, ini adalah contoh kuis yang boleh dibina oleh guru. Dalam kuis ini, murid perlu menjawab dan menulis jawapan yang betul. Itu adalah contoh. Dari segi aspek kecerdasan pelbagai, dari segi contoh kecerdasan pelbagai yang terdapat adalah verbal linguistik dan intrapersonal. Dari segi kemahiran berfikir pula, murid menjalani idea untuk menjawab kuis-kuis ini. Dari segi BCB, belajar cara belajar, di mana murid perlu memproses maklumat. Kemudian, yang terakhir adalah penutup. Penutup ialah di mana berlaku refleksi hasil kerja murid selama 5 minit. Dari segi aspek kognitif, guru memberikan ulasan tentang hasil kerja murid. Dari aspek sosial, guru memberi pujian atas usaha dan kejayaan. Langkahnya, guru memberi ulasan tentang jawapan murid secara individu. Kemudian, guru menambah baik jawapan murid dan memperbetul jawapan murid jika perlu. Dan yang terakhir, guru memberikan pujian atas sikap murid yang rajin dan bertanggungjawab menyiapkan tugasan. Platform yang digunakan adalah platform WhatsApp. Nilai yang diperoleh oleh keseluruhan ini adalah rajin dan bertanggungjawab. Dan dari segi aspek kecerdasan pelbagai adalah verbal linguistik, interpersonal dan intrapersonal. Berikut adalah contoh lampiran yang mana terdapat dalam DSKP tahun 4. Ini adalah standard kandungan dan standard pelajaran yang dipilih. Manakala ini adalah slide petikan cerita dan ini adalah peta iting iaitu peta buih. Sekian, terima kasih.